Hari ini kita akan tengok topik inertia bagi pelajar Form 4 2.4. Okay, itu adalah 2.4. Kalau 2.3 dia adalah jatuh bebas. So saya akan gabungkan 2.3 dengan 2.8 pada topik 2.8 lah. Untuk pelajar Form 5, kalau ikut syllabus nama 2.3 adalah inertia. Okay, untuk topik inertia ni sangat senang sebab dia tak ada banyak sangat pengiraan. Dia cuma konsep saja. Okay. Berapa key point yang anda kena tahu? Okay, contohnya apa itu inertia? Selalu dia tanya apakah definisi untuk inertia. Okay. So apakah definisi inertia? So contohnya saya bagi satu senario. Kalau kita ada dua orang. Okay, dua orang. Satu orang dia punya badan berat dia lebih besar. Satu lagi dia punya berat lebih kecil. Okay. So siapa lebih senang untuk bergerak? Of course, yang lebih kecil kan. Okay. Orang yang lebih kecil, badan yang lebih ringan, dia lebih senang untuk bergerak berbanding dengan orang yang lebih besar, yang lebih berat. Okay. Kalau dua-dua perlu berhenti, siapa lebih senang untuk berhenti? A ke B? Okay. Orang yang lebih kecil lebih senang untuk berhenti. Saya selalu suka tengok kartun Tom and Jerry. Bila Tom selalu dia kejar Jerry kan. So bila mereka break, kita nampak Jerry dia lebih senang untuk belok berbanding dengan Tom. Okay, kucing tu. So ini adalah konsep inertia. So apa maksud inertia sebenarnya? Kalau saya nak guna perkataan yang lebih senang, inertia maksudnya sikap. Okay, dia adalah satu sikap. Sikap ataupun keupayaan. Okay, keupayaan. Okay, sikap atau keupayaan. Okay, sikap ni untuk buat apa sebenarnya? Untuk menentang sebarang perubahan. Okay, perubahan terhadap keadaan asal. Contohnya kalau saya sedang bergerak, okay, saya sedang berlari. Okay, berlari kan. Tiba-tiba saya mau berhenti. Bila saya mau ubah keadaan saya. So itu adalah sikap. Adakah saya senang untuk berhenti, susah untuk berhenti, itu adalah inertia. So inertia dia adalah satu sifat. Okay, it's an ability or we call tendency. Okay, to change our state of motion. Kalau saya sedang duduk, saya mau bangun. Bila saya mau bangun, senang tak saya untuk bangun? Sebab saya dah ubah saya punya keadaan kan. So itu adalah inertia. Okay, so anda kena ingat, inertia adalah sifat. Okay, sifat. Kalau saya nak guna contoh yang lebih senang, kalau seseorang tu dia tengah tidur, okay, tengah tidur kan. So kalau dia tidur, dia akan asyik tidur kan. Okay, tidur kecuali kalau dia bangun, dia nak bangun tu susah ke tak? Okay, bangun tu susah ke tak? So biasanya kalau kita perlu seseorang ataupun alarm untuk bangunkan dia kan. Oleh itu, kalau kita cuba bangunkan dia, keupayaan untuk dia bangun tu, itu adalah inertia. Okay, sifat untuk dia ubah daripada tidur kepada bangun. Macam sama juga kalau anda masih malas, masih tidak belajar, masih main-main, keupayaan anda untuk ubah sikap anda daripada main-main kepada rajin. Okay, itu adalah inertia. Okay, inertia. Tapi ini saya bagi contoh yang senang faham. Jangan tulis dalam SPM. Okay, sikap untuk ubah gerakan. Okay, ubah gerakan. So biasa kita panggil sebut inertia, dia mesti kaitkan dengan hukum Newton pertama. Ada berapa hukum Newton sebenarnya? Okay, ada tiga. Ada tiga. Pertama, berkaitan dengan inertia. Kedua, berkaitan dengan F equals to ma. Okay, F equals to ma. Dan ketiga, lebih kepada karma. Okay, apa maksud karma? Contohnya, saya sangat gerang sekarang. Saya sangat marah. Saya nak pukul dinding. Saya guna saya punya fist. Okay, untuk pukul dinding. Saya tumbuk dinding. So, saya gunakan daya untuk tumbuk dinding. Tetapi dinding itu sebenarnya membalas balik dengan magnitud yang sama. Kalau saya tumbuk dengan sedikit daya, saya tumbuk dengan sedikit daya kan, saya tak rasa sakit sebab dinding pun bagi magnitud yang sama, daya yang sama. Kalau saya pukul dengan semakin kuat, saya akan rasa
daya yang sama. So, hukum Newton ketiga lebih macam kamar. Hukum Newton kedua, dia adalah tentang F equals to ma. Pecutan berkaitan langsung dengan daya. Kita akan tengok nanti masa 2.5. Okay, ada ulang kaji dia. So, hari ini kita fokus kepada inertia. So, apa maksud hukum Newton pertama sebenarnya? Menyatakan bahawa setiap objek akan terus berada. Okay, kalau you tak nampak, saya cuba zoomkan. Saya cuba besarkan sikit. Okay. Okay. Setiap objek dia akan cuba, cuba tapi besarkan. Okay. Okay, right, good. Okay. Setiap objek dia akan terus berada dalam keadaan pegun. Okay. Pegun maksudnya dia akan berhenti ataupun dia terus bergerak. Okay. Contohnya kalau satu objek, okay, contohnya laptop di depan saya. Dia sedang berhenti, dia tidak bergerak kan. So dia akan kekal sahaja pegun. Okay. Kalau ada sebuah kereta, dia tengah bergerak, okay, dengan hal laju tetap, contohnya 20 meter per saat kan, dia akan kekal 20 meter per saat sehingga kalau ada satu daya luar yang cuba ubahkan keadaan tersebut. Kalau laptop ini, saya cuba saya cuba gerakkan. So, sekarang objek ini dia tidak dapat kekal pegun. Dia bergerak sebab ada satu daya luar, saya yang angkat. Kereta dia dapat berhenti sebab ada tekan brake. Okay, itu adalah hukum Newton pertama. Kalau anda rajin, anda akan kekal rajin kecuali ada satu daya luar. Contohnya anda nampak ada amoy. Amoy itu tarik anda. So anda tak ada tumpuan untuk belajar. Anda akan pergi dating. Anda dah ubah keadaan. Okay, itu adalah contoh. So kita tahu, kalau hubungan inertia dengan jisim, semakin besar jisim, semakin besar inertia. Okay, so objek yang lebih berat lebih susah untuk ditolak atau ditarik berbanding dengan objek yang lebih ringan. Saya dah tunjukkan satu contoh semasa di sekolah. Kalau kita ada dua bucket of sand, okay, dua bako. Satu adalah bako yang kosong, okay, baudi yang kosong. Satu lagi adalah baudi penuh dengan pasir. So, siapa yang lebih suka untuk digerakkan? Of course, yang lebih berat kan? Mana satu lebih senang untuk diberhentikan? Yang lebih empty, lebih kosong. Kalau dia ringan, dia lebih senang untuk diberhentikan. Kalau dia lebih berat, lebih susah untuk diberhentikan. Sama juga kalau kita ada kereta basikal dengan kereta api, mana satu lebih senang untuk diberhentikan? Basikal kan, sebab dia ringan. Kalau kereta api dia susah, dia perlu ambil jarak yang lebih panjang untuk berhenti. Okay, alright. So itu adalah contoh. Dan inertia dalam silibus SPM tak ada pengiraan. Okay, tak ada pengiraan. Mungkin anda pernah dengar kalau ikut KSXM, mungkin pernah dengar perkataan moment of inertia. Okay, saya tak pasti you dengar ke tak lah. Okay, tapi nanti bila anda nak belajar dekat matrik atau form 6, anda akan sentuh formula untuk inertia. Okay, dia ada formula sebenarnya. Okay, so contoh situasi melibatkan inertia. Kalau kabel disentap, duit siling tidak bergerak bersama-sama kabel. Okay, sebab apa? Sebab duit siling dia masih cuba kekal di kedudukan asal. Oleh itu dia akan jatuh. Kalau kita tarik kabel dengan perlahan, so duit siling ni dia dapat masa untuk reflect, okay, untuk bertindak balas. So dia akan ikut kabel bergerak. Kalau kita buat dengan cepat, so tiba-tiba duit siling tu dia tak dapat ambil masa. Oleh itu dia tak dapat ikut, dia akan berhenti. Bila tak ada benda yang sokong dia akan jatuh. Sama juga kalau kita tarik buku dengan cepat, buku-buku lain akan jatuh juga. Dia tak akan tarik bersama-sama dengan buku yang kita tarik itu. Kalau anda buka puasa makan spaghetti ke apa,
kita tuangkan sos kan. Sos ini kalau kita cuba goyangkan, goyangkan sos ini dengan lebih cepat. Maksudnya kita gerak cepat, berhenti dengan cepat. So sos cili itu dia akan cuba bergerak, tapi bila berhenti, sos cili dia masih bergerak. Oleh itu kita dapat mengeluarkan sos itu. Okey, ini adalah contoh-contoh. Nah, kita akan tengok kebaikan dan keburukan. Okey, contoh yang baik, contoh yang buruk. Sekejap Okey, Okey, so titisan air di atas payung macam setiap hari ada hujan kan, kalau anda keluar, kita boleh pusingkan payung dan berhenti dengan mengejut, titisan air akan terus bergerak. Okey, maksudnya kalau mula-mula air dia ikut dengan payung kan. Bila kita berhenti, okey, air akan keluar. Okey, keluar daripada payung. Okey, keluar ke tepi sebab dia masih bergerak kan. Okey, dan kalau anda dikejar oleh lembu, kita cuba lari dengan zigzag supaya lembu dia lebih susah untuk berhenti. Lebih susah untuk bergerak. Oleh itu inertia sangat besar berbanding dengan manusia. Dan untuk kepala penukur, kalau kita nampak penukur tu dia longgar kan, kita boleh mengetatkan dengan hentam pemegang ke atas permukaan keras. Bila kita menghentam permukaan keras, so dia akan berhenti dengan tiba-tiba kan, tetapi penukur kepala tu dia akan sambung turun ke atas, turun ke bawah. Dia akan sambung jatuh ke bawah supaya dia dapat ketat. Okay, so keyword dia kena buat dengan cepat. Okay, buat dengan cepat. Dan konsep ini dia sangat berkait rapat dengan impulse. Nanti kita akan ulang kaji impulse, daya impulse dengan impulse. Cara mengurangkan kesan inertia, contohnya kita pakai tali pinggang kereta supaya bila kereta berhenti dengan tiba-tiba, kita tak akan terhumbang ke depan. Kita tak akan tiba-tiba terkeluar daripada kereta. Okay. Dan untuk driver ada beg udara supaya dapat mengurangkan kecederaan. Kepala kita tak akan terkena pada steering. Okay. Dan untuk lori, biasanya mereka ikat barang-barang dengan tali supaya dapat menghalang barangan bergerak sepanjang perjalanan. Kalau dia belok ke kanan, lepas tu apa yang berlaku? Barang akan bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri kan. So kita nak mengelakkan barang-barang nanti dia bergerak ke sini, ke sana, ke sini, ke sana kan. Nanti dia rosak kan. So kita ikat dengan tali supaya dia dapat fixkan dia punya position. Okay, so ini adalah tentang inertia dan saya cuba sharekan sekejap saya sharekan okay, kita akan bincang tentang eksperimen. Okay, dan saya sharekan satu yang berkaitan dengan aktiviti. Sebab dalam sekolah saya pun ada buat aktiviti, contohnya belajar buat apa? Belajar cuba pastikan bakul tak jatuh. Barang di atas bakul tu tak akan jatuh kan. Okay. Alright. Oh, sorry. Kalau di sekolah kita belum buat eksperimen tentang inertia, nanti kita akan buat. So kita boleh kaji mana satu lebih cepat untuk berhenti.
Bila kita ayunkan, kena pastikan amplitude dia sama. Jangan ada terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Bila lepas mesti sama masa. Katanya, dua baldi yang kamu guna tadi, mana yang akan pergi terlebih dahulu? Kamu agak-agak lah. Yang Okay, gosok. so ini adalah aktiviti dan untuk seterusnya kita akan tengok macam mana kita nak buat laporan. Okay, laporan untuk eksperimen. Okay, so untuk eksperimen biasanya kalau kertas 3 SPM untuk silibus lama dia akan keluarkan soalan. Okay, soalan contohnya dia berikan situasi tentang dua gasing ini. Satu adalah gasing kayu yang letak timah di atas. Okey. Satu dia hanya gasing yang biasalah. So bila dia cuba pusing. Okey, pusing dengan laju yang sama, kita nampak gasing kayu yang bersalut dengan timah dia lebih lama untuk pusing berbanding dengan gasing kayu biasa. So berdasarkan pemerhatian ini, cuba buat satu inference. Okay, satu inference dan apakah hipotesis. Lepas tu cuba rancangkan satu eksperimen. Macam mana kita nak buat eksperimen supaya dapat membuat satu conclusion tentang konsep ini. Okay, so kita tahu benda ni adalah tentang inertia kan. Sebab kalau kita selalu dengan timah, dia akan lebih berat berbanding dengan gasing kayu yang biasa. Oleh itu, bila objek yang lebih berat, inertia akan lebih besar. Oleh itu, dia akan cuba kekal pusing dengan masa yang lebih panjang. Okay, so eksperimen yang kita akan buat adalah yang ini. Satu eksperimen. So, apa yang kita gunakan adalah gergaji. Okay, bila gergaji jigsaw. Okay, gergaji ni gergaji biasalah yang boleh didapati dalam bengkel. Dan panjang memang dah fix. Kita cuba apitkan dekat kaki meja dan kita di sebelah hujung ni kita cuba attachkan dengan plastisin. Dan plastisin ni kita cuba timbang berapa gram. Contoh kita mula dengan 10 gram. Okay, 10 gram. Lepas tu kita cuba ayunkan supaya kita nampak selepas 20 kali berapa masa yang diambil. Dan seterusnya kita tukar jisim plastisin menjadi 20 gram. Dan kita buat benda yang sama. Kita buat 5 set supaya 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram dan juga 50 gram. Selepas kita dah buat, kita ambil masa ayunan. Kita kirakan tempoh. Okay, ingatlah apa masa tempoh? Tempoh maksudnya masa untuk satu ayunan. Kita dah ambil masa untuk 20 ayunan kan. Contohnya, masa untuk 20 ayunan adalah 30 saat. Okay, ini untuk 20 ayunan. Dan kalau saya mau tempoh, carikan tempoh T. Tempoh maksudnya masa untuk satu ayunan. Berapa sebenarnya? 30 saat bahagi 20. Maksudnya, satu ayunan dia ambil masa 1.5 saat. 1.5 second. Selepas 20 ayunan, kita dapat 30 saat. Oleh itu, kita cuba cari tempoh untuk setiap jisim. Okay, kalau 10 gram berapa? 20 gram berapa? Dan kita akan buat kumpulkan data dalam jadual. Okay, dalam jadual dan selepas itu kita cuba plotkan graf. Sebab kita tahu bila kita tengok graf kita nampak dia punya hubungan. Okay, dia semakin meningkat ke semakin menurun. Itu adalah kegunaan graf. Okay, so this is the experiment. Okay. Inertia yang mengkaji hubungan antara jisim dan juga tempoh. So dalam eksperimen ini pemulihan yang berapa adalah jisim kita boleh kontrol precision ni tambah mungkin 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40, 50 dan tempohnya kita mulakan ayunan mula 1, 2, 3 dan sebagainya lah. Pemulihan yang ditetapkan panjang sprint
jarak ni dan sebagainya lah. Ini kita letak pada kaki meja supaya dia lebih stable lah. Okey, so element yang ini kita akan dapat satu data ialah data-data yang diperoleh daripada eksperimen, iaitu bilangan slot dan juga tempoh ayunan ya. Okey, 1 slot, 2 slot, 3 slot. Kemudian tempoh ayunan diperoleh, kemudian dapatkan nilai T. Kemudian kita dapat tambah sikit dia. Okey, so ini adalah Kita contoh data lah. Okey. Biasa kita buat 5 set, lepas tu kita ambil masa untuk 20 ayunan. Dan kita boleh kira purata lah, seperti anda telah buat untuk bando. Masing tak? Untuk bab 1 anda dah buat eksperimen untuk bando kan? So kita boleh kirakan tempoh. Okey, dan jangan lupa, biasa kita isikan nombor, pastikan perpuluhan mesti sama. Perpuluhan mesti sama tau. Okey, contohnya kalau sini 8.59, 6.59, dekat sini 8.6. Tapi jangan tulis 8.6, kena tulis 8.60. Pastikan perpuluhan bagi setiap lajur. All the column must be the same decimal place. Okay. Kalau untuk pengiraan tempoh, contohnya semua depannya kosong kan? Kosong. So kita boleh mungkin letak 2 atau 3 perpuluhan. Okay. So apa yang salah dekat sini adalah, okay, sepatutnya kita kena letak 10.05. Okay, 05. Okay, pastikan perpuluhan mesti sama. Dan apa yang salah dekat sini, kalau 4 perpuluhan mesti 4 perpuluhan. Okay, right? Kemudian saya tambah ayunan lawan dengan. So ini adalah graf lah. Okay, graf. Okay, tetapi salah untuk graf dia adalah dia seharusnya mula dengan kosong. Okay, mula dengan kosong. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak lukis graf. Tapi anda nampak konsep kan? Kita cuba gambarkan konsep inertia ni dengan, kalau dia ayunan semakin lama, maksudnya dia punya inertia semakin besar. Okay, semakin lama untuk berhenti. Okay. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. Oleh itu dia punya masa untuk berhenti pun semakin lama. So, itu adalah eksperimen inertia. Okay. Ya, selepas beberapa kali kita buat satu eksperimen macam ni lah. Okay, tapi kita tak akan buat. Alright. So kesimpulan, kalau kita gunakan jisim yang lebih kecil, inertia akan lebih kecil. Kalau kita guna jisim yang lebih besar, inertia akan lebih besar. Okay, so kita nampak dua spring ini. Kalau jisimnya lebih besar, dia akan lebih susah untuk bergerak, lebih susah untuk berhenti. Okay, lebih susah untuk bergerak, lebih susah untuk berhenti. Okay, right. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada latihan. Latihan untuk hari ini. Okay, latihan saya telah upload dalam Google Classroom. So anda boleh check. Kalau ikut form 4, saya masukkan dalam topik 2.4. Okay, ulang kaji parsial 2.4. Tapi kalau untuk form 5, saya masuk dalam 2.3. Cuma nombor dia beza lah. Okay. Alright, so kita tengok kepada latihan. Okay, semua ini adalah soalan parsial daripada 2011 hingga 2018. Okay, anda boleh download, boleh buat. Okay, di sini saya tulis 2.3 lah. Okay, right. So soalan 2011, raja 3 menunjukkan 3 keping duit siling yang serupa. P, Q dan R yang bergun di atas suatu permukaan mengufuk. Mengufuk maksudnya horizontal. Apakah yang akan berlaku apabila P melangkah Q? So bila P ini, kita cuba gerakkan dia. Okay, tolak dia supaya P akan sentuh pada Q. So selepas dia melanggar Q, apa yang berlaku pada P, Q, R? Okay. So sebenarnya kita tahu, okay, P ini
dia akan menghantar semua tenaga kepada Q. Dan Q juga akan menghantar semua tenaga daripada P kepada R. So akhirnya yang bergerak hanya R saja. Okey, R saja. So jawapan adalah P akan pegun, Q akan pegun dan R akan bergerak. Okey, akan bergerak. Okey. Okey, so soalan 1 dah selesai. Okey, soalan 2012 question 5. Fenomena manakah yang menunjukkan kesan inertia? A, B, C, D, mana satu? Okay. So jawapan adalah donkey. Kan? Kalau anda nak tuangkan sos tomato, itu adalah konsep inertia. Okay, kalau A itu konsep apa sebenarnya? Kalau kita nak memanah. Okay, itu adalah konsep lebih kepada daya, okay, force. Okay, force dan juga kalau kita tengok ini dia adalah lebih kepada kekenyalan kan. So untuk Form 4 kita akan belajar kekenyalan dalam silibus Form 5. Okay, untuk pelajar Form 5 anda tahu kan ini 2.12 hukum Hooke. Okay, hukum Hooke. Untuk B dia adalah tentang apa sebenarnya? Daya apongan. Daya apongan. Dan ini dalam topik tekanan. Kita akan belajar dalam silibus KSSM Form 5. Untuk pelajar Form 5 sekarang anda dah belajar kan bab 3 tekanan. Okey. Dan untuk C pun sama, kita akan belajar dalam topik tekanan. Okey, tekanan. Okey. So ada 3 prinsip. Masih ingat tak prinsip tekanan? Prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes, prinsip Pascal. Okey. Soalan 2014, pelajar 3 menunjukkan seekor kucing sedang mengejar seekor tikus. Inertia bagi kucing adalah lebih besar daripada tikus kerana apa? Okey. A, B, C, D mana satu? Okey, pelajar mungkin dia akan jawab A. Saiz kucing lebih besar. Okey, jawapan adalah salah. Okey, saiz dia adalah isi padu. Okey, isi padu. Okey, isi padu. So saiz tak semestinya dia berat. Kalau saiz besar. Saya guna satu saiz besar kertas berbanding dengan satu biji bola keluri. Mana satu lebih berat? Of course bola, walaupun dia punya saiz lebih kecil. Okay, so kita akan bergantung kepada jisim. Okay, jisim. Jawapan adalah boy. Okay, jisim kucing. Okay. 2015 soalan 3. Pelajar 1 menunjukkan seorang lelaki menetap sehelai alas meja. Gelas itu kekal di atas meja disebabkan oleh inertia. Aksi manakah meningkatkan inertia? Okay. Manakah satu? Gunakan sehelai kain yang lebih kasar, gunakan sehelai kain yang lebih kecil, menarik kain dengan daya yang lebih besar, mengisi gelas dengan lebih banyak air. Mana satu? A, B, C, D. Okay, ingat, inertia kaitkan dengan jisim. Jisim kan? Okay. Kita nak meningkatkan inertia, kita kena meningkatkan jisim. Okay. So, yang faktor-faktor luar, kain ini, daya ini semua bukan. Okay, semua bukan. Hanya jawapan D saja. Okay, sebab inertia bergantung kepada jisim. Okay, bergantung kepada jisim. Bukan sebab kita tarik dengan kuat, tarik dengan cepat, guna kain yang macam mana. Bukan. Okay. Soalan 2016. Pelajar 3 menunjukkan sebuah troli yang digunakan di sebuah pasar raya. Pengubah suaian manakah yang meningkatkan inertia troli itu? A, B, C, D. Kurangkan bilangan roda, rendahkan pusat graviti, gunakan roda lebih besar dan lebih berat, guna penyerap hentakan pada roda. Apa yang saya kata tadi, inertia kalau kita nak tambahkan, kita kena tambah jisim. Okay, tambahkan jisim kan. So jawapan adalah C. Guna roda lebih besar dan lebih berat. Okay.
Yang faktor-faktor lain tak boleh. Okay, sebab kurangkan bilangan roda itu hanya mungkin akan mempengaruhi daya. Okay, daya rintangan. Tetapi inertia dia adalah sifat sendiri. Okay, sifat sendiri. Okay, 2017 hukum gerakan Newton pertama juga dikenali sebagai ABCD. Jawapan A. Okay, inertia. Okay, inertia. Dan 2018 soalan 5. Okay, nampak tak soalan ni? Okay, dia lebih kurang sama dengan tadi kan, kertas 3. Apakah konsep yang menyebabkan gasing G mengambil masa yang lebih panjang untuk berhenti? Jawapan inertia. Okay, very easy because the topic today is just inertia. Okay, inertia. Alright. Dan seterusnya saya ingin menerangkan teknik untuk menjawab soalan esei. Okay, masih ingat tak untuk topik 2.2 saya terangkan kan? Kalau paper tu kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ini biasanya soalan subjektif seperti tadi. Okay? Seperti tadi kita dah nampak contohnya berapakah masa yang diambil untuk bla 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 dan mungkin anda perlu kira. Okay, 2 markah, 3 markah. Itu adalah soalan subjektif. Okay, bahagian B dan bahagian C dia setiap section ada 2 soalan. Okay, 2 soalan. Dan anda hanya perlu menjawab 1 soalan saja. Setiap soalan 20 markah. Okay, 20 markah, 20 markah, 20 markah, 20 markah. Dan bahagian B jawab 1 soalan, bahagian C jawab 1 soalan. Anda boleh pilih sama ada nak jawab 1 ke 2. Okay. Kalau nak jawab 2-2 pun boleh sebenarnya. Saya cadangkan kalau ada masa jawab semua soalan. Sebab contohnya kalau ini adalah soalan 9, soalan 10, soalan 11, soalan 12 Okay, kalau markah untuk soalan 9 anda dapat 10 markah. Okay, ini markah. Kalau soalan 10 anda dapat 17 markah. So cikgu akan pilih mana satu? Dia akan pilih markah yang lebih tinggi. Okay. Tapi kalau anda hanya buat soalan 9 dan anda dapat 10 markah. Soalan 10 tak buat. So hanya pilih 10 saja. So kalau ada masa anda buat dua-dua. Okay. Sebab banyak chance. Kalau mungkin anda tersalah konsep ini, mungkin anda ada satu lagi peluang. Okay. Jangan bazirkan peluang yang kita ada. Kalau ada masa boleh buat dua-dua. Okay. Sama juga nanti kalau kita tengok paper 3. Biasanya paper 3 untuk soalan SPM tahun ini. Bukan tahun inilah, tahun depan. KBSM. 2 soalan eksperimen, soalan 3, soalan 4. Kalau boleh buat dua-dua soalan. Sebab ada pelajar, dia salah eksperimen. Kalau salah buat soalan 3, dapat 0 markah. Kalau salah, hanya satu pilihan saja. Maka dah 0. Tapi kalau anda buat 2, okay, kalau ini salah, mungkin ini betul. Dapat 10 markah. So dapat pilih markah 10. Okay, so jangan guna masa yang terlebih-lebih ini untuk tidur atau buat benda lain. Okay, use your time wisely. Okay, efficiently. Okay, dan saya kembali kepada kertas 2. Okay, kertas 2 bahagian B. Biasanya 20 markah. Okay, markah pertama dia tanya definisi. Okay, definisi. Apakah masuk hal laju? Okay, contoh. Dan seterusnya ada 4 atau 5 markah ini. Okay, biasanya 5 markah lah. Dia akan suruh anda tengok gambar dan cuba buat perbandingan. Contohnya ada 2 gasing. Okay, bandingkan hal laju, bandingkan inertia, bandingkan jisim. Lepas tu hubung-kaitkan. Apakah hubungan? Semakin besar jisim macam mana? Okay, itu adalah soalan kedua. Kemudian soalan ketiga, 4 markah, dia akan suruh anda terangkan konsep.
Okay, konsep. Okay, contohnya kalau kita pergi kepada topik topik bio laut. Okay, dia tunjukkan gambar bio laut. So, terangkan konsep bio laut 4 markah. Okay, so macam mana terangkan? So, mesti ada konsep tentang muatan haba tertentu kan. Darat mempunyai muatan haba tertentu yang lebih rendah daripada air dan bla bla bla. Itu adalah poin dia. Okay, so first adalah 10 markah. Selepas itu 10 markah yang lain dia adalah esei. Kita panggil esei. Okay, esei ini maksudnya anda perlu menjawab soalan tersebut dengan biasanya kita guna jadual. Kalau anda ingat lagi untuk graf gerakan, untuk soalan yang sebelum ini kan, kita ada buat pilihan kan. Okay, contohnya kita punya basika kena macam mana kan? Okay, basika macam mana kan? Basika kena ringan semua ini kan. So kita buat dalam jadual. Okay, so bahagian B dia lebih kepada modifikasi. Okay, modifikasi. Maksudnya apa aspek yang atau modifikasi yang sesuai untuk setiap aspek dari segi rangka, dari segi engine sebagainya. Okay, itu adalah tentang bahagian B. Okay, untuk bahagian C lebih kurang sama. Okay, yang soalan depan 1 markah, 4, 5 markah, 4 markah lebih kurang sama dengan bahagian B. Cuma bahagian C, anda kena buat keputusan. Okay, keputusan. Dia akan bagi anda 4 pilihan. Biasanya 4 pilihan atau 5 pilihan. Anda kena buat keputusan yang paling sesuai untuk jawapan yang paling bagus. Okey, kita tengok kepada soalan ini ya. Okey, ini adalah bahagian C, soalan esei. So kita nampak Raja 11.2 menunjukkan kelihatan rentas sebuah kereta api laju. Okey, so kita ada kereta api laju, tempat duduk, elektromagnet, landasan. Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri kereta api laju seperti ditunjukkan dalam jadual 11. Kita ada 4 pilihan. J, K, L, M. Kalau untuk kereta api laju J, ketumpatan dia macam mana? Rendah. Dan pandangan sisi bentuk kereta api laju macam mana? Okay, pentagon. Bahan yang digunakan untuk membuat elektromagnet, superkonduktor. Okay. Dan bilangan gerabak. Apa maksud gerabak? Maksudnya macam ini. Okay, kalau kita tengok kereta api, dia mesti ada satu coach kan? Okay, macam ini. Dia bukan satu yang panjang kan? Okay, so kalau J, dia adalah satu gerabak yang panjang. Okay, itu adalah J. Kalau K pun lain pula. Okay, K dia ada pilihan sendiri, L pun pilihan sendiri, M pun pilihan sendiri. Okay, alright. Biasanya pelajar mereka tak dapat skor kenapa? Kenapa mereka tak dapat skor 10 markah ini? Okay, mistake dia adalah mereka suka tulis panjang. Okay, mereka tulis panjang sampai satu muka surat. Tetapi tak ada markah. Kalau pelajar Form 5, anda mesti ada pengalaman. Saya selalu tengok tak dapat cari markah. Pelajar dia buat macam ni tau. Okay, kereta api laju J, dia mempunyai ketumpatan yang rendah. Pandangan sisi bentuk kereta api laju dan bahan yang digunakan untuk membuat elektromagnet, superkonduktor, dan bilangan satu gerabak panjang. Dan K tidak sesuai. Kenapa? Sebab bla 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 bla. Dia ulang saja apa yang disebut dalam jadual ini. Okay. Dia tak cakap sebab. Okay, sebab keputusan. Kalau kita nak buat pilihan, daripada 4, kita mesti menilai aspek dia kan. Okay, menilai aspek dia. Kalau kita pilih 4 lelaki, okay, amoy-amoy. Kalau anda pilih lelaki ya, untuk menjadi suami, bakal suami anda. Okay, daripada 4 aspek. Pertama contohnya hidung. Okay, hidung dia macam mana. Okay. Dan contohnya mata. Okay, ini contoh lah. Okay. Dan rambut. Okay, rambut. Dan keempat contohnya dia punya berat.
Tinggi lagi dia. Okay, tinggi. Okay, so kita ada lelaki A, B, C, D. Okay, macam nak jawab? Adakah anda tengok, oh lelaki A hidung dia sangat tinggi, mata dia merah, rambut dia hijau, ketinggian dia 182 cm. Lelaki B hidung dia macam ni. Okay, tak. Okay, kita tak akan sebut macam ini. Kita terus senaraikan apa yang saya mau. Saya mau pilih calon yang mempunyai hidung dia rendah. Okay, hidung dia rendah. Dan mata dia mesti hitam. Saya tak mau Mat Saleh. Saya mau mata dia hitam. Rambut dia pun juga hitam. Okay. Dan tinggi dia, saya mau ketinggian dia tinggi. Okay. Okay, contohnya 180 cm. Contohlah, okay. Kita dah senaraikan kriteria yang kita mau. Baru kita pergi ABCD cari ada tak? Okay, ada tak calon tu? Kalau A, contohnya A kita nampak, okay, A dia punya hidung tinggi. So maksudnya dah out lah. Okay. Lepas tu B, kalau hidung dia rendah, okay, lulus. Lepas tu C, dia punya hidung pun rendah, lulus. Kalau D, hidung dia tinggi, okay, tak mau. Okay, kedua, kalau kita tengok mata, okay, dua-dua mata memang hitam, okay, lulus. Ketiga, rambut pun hitam, okay, dua-dua pun Asia kan. Okay, keempat, kalau tinggi, kalau B dia tinggi, tapi C dia rendah, so kita eliminate C. So akhirnya kita akan pilih B kan. So ini adalah cara untuk kita buat keputusan. Okay, buat pilihan. Bukan kita pergi tengok macam mana. Kita kena senaraikan apa yang sesuai dulu. Kenapa anda suka hidung dia rendah? Okay, sebab hidung tinggi dia akan sombong. Okay, contoh itu adalah sebab. Kenapa mata yang hitam? Okay, supaya nampak dengan lebih jelas. Okay, contoh sebab dia lah. Kenapa rambut mesti hitam? Supaya nampak lebih berimage tinggi. Contohnya. Kenapa ketinggian mesti tinggi? Supaya dia dapat sapukan habuk-habuk di atas almari. Okay, contohlah. So itu adalah sebab. Okay. So pelajar, anda kena ingat, jangan pergi komen dekat JKLM. Jangan. Okay. Anda kena tuliskan senarai. Okay, senarai aspek yang sesuai. Barulah kita pilih. Okay. Alright. So macam nak jawab sebenarnya? Okay, pertama kalau kita cuba tengok kepada aspek. Okay, aspek bahan. Okay. So sini kita tulis aspek. Okay, aspek. Dan sini kita tulis sebab. Okay, sebab. Okay, pertama bahan untuk membina badan kereta api laju. Kita mesti pilih yang lebih rendah ke lebih tinggi. Kalau lebih tinggi maksudnya dia lebih berat, kan? Lebih berat dia susah nak gerak. Betul tak? So kita kena pilih yang lebih rendah. Ketumpatan kan? So ketumpatan rendah. Okay, ketumpatan rendah. Dan kenapa? Okay, jangan tengok jawapan saya sebab saya susah nak guna mouse no tulis. Nanti saya tunjukkan jawapan. Okay, apakah sebab? Supaya senang untuk bergerak. Okay, senang untuk bergerak. Okay, so satu markah, dua markah dah selesai. Okay, dan kemudian pandangan sisi bentuk kereta api. Manakah satu lebih sesuai? Pentagon ke aerodynamic? Okay, biasa kalau kita tengok kereta api yang laju ni, dia punya depan sini adalah tajam kan? Sebab kenapa nak tajam? Supaya dapat bentuk aerodynamic. Aerodynamic kalau kita tengok kapal terbang semua ini, dia punya depan dia bentuk mesti aerodynamic. Supaya dia lebih senang untuk mengatasi rintangan. Okay, kalau kita tengok lembing, okay, belajar lembing lembing dengan kayu, mana satu lebih senang?
untuk direnjam. Mana satu lebih jauh pergi. Of course lembing, bukan kayu saja. Kenapa di depan nak buat tajam? Bukan untuk nak cucuk dekat padang saja, bukan. Dia sebenarnya bentuk dia aerodinamik, tajam supaya dapat mengatasi rintangan. Okey, itu adalah ilmu yang anda tahu sekarang. Okey, kenapa kita tak nak buat bentuk dia macam ini? Kita nak buat tajam supaya dapat mengatasi rintangan. Okey, so kita tulis bentuk aerodinamik. Okey, aerodinamik. Kenapa? Sebab mengatasi rintangan. Okey, mengatasi rintangan. Okey, tulislah rintangan. Okey, kemudian dah dua kan? 1, 2, 3, 4. Dah 4 markah dah. Okey. So ini 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. So nampak tak? Saya buat pilihan aspek. Maksudnya saya mau macam mana. Saya mau ketepatan dia macam mana. Sebab apa? Bentuk dia macam mana. Antara pentagon dan aerodinamik, saya nak buat aerodinamik. Okey. Dan ketiga, bahan untuk membuat elektromagnet. Saya nak guna superkonduktor ke teras besi lembut. Okey, saya nak guna superkonduktor. Okey, superkonduktor. Okey, bahan superkonduktor. Tulislah. Okey, kenapa? Supaya lebih senang untuk mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan. Okey, ini adalah topik bagi form 5 lah. Okey, form 5. Okay, superkonduktor. Dia akan mengalir elektrik tanpa rintangan yang besar. Okay, tanpa rintangan arus elektrik. Okay, itulah topik elektrik dan juga elektromagnet. Terakhir sekali, bilangan gerabak pada kereta api laju. Saya mau buat 1 gerabak panjang ke 8 gerabak pendek. Okay, of course jawapan adalah 8 gerabak pendek. Kenapa? Sebab kalau kita gunakan satu yang lebih panjang, okay, dia inertia dia lebih tinggi. Dia lebih susah untuk berhenti. Berbanding dengan kalau kita ada 8 gerabak yang pendek. Dia lebih senang untuk berhenti. Sebab saya dah putuskan dia punya section supaya lebih senang untuk bergerak, lebih senang untuk berhenti. Kalau tak, dia seluruh ni dia susah untuk bergerak. Okay. So, itu adalah pilihan 8 gerabak pendek. Okey, satu tips dia, kalau anda tak pasti jawapan. Okey, so anda boleh buat macam ni. First, anda dah pastikan ketepatan mesti rendah kan? So, that means anda tahu K dengan M mesti out. Okey, K dengan M mesti out. So, kita dah boleh confirm, kita mesti guna superkonduktor. Okey, superkonduktor. Okay. Dan kalau anda pun dah pasti, okay, pandangan sisi bentuk mesti guna aerodinamik. So maksudnya J sudah out. So automatically anda dah ada jawapan. Walaupun anda tak pasti sama ada bilangan gerabak ini kena guna panjang ke pendek. Okay, tetapi anda tahu ini mesti betul, dan kita tinggal pilihan superkonduktor dan juga 8 gerabak pendek. Okay. So itu adalah cara kita nak cari jawapan. Okay, so dah tulis 4 aspek, 4 sebab latar 8 markah. Okay, mana lagi 2 markah? Okay, 2 markah lagi kita nak tuliskan pilihan. Okay, conclusion, kesimpulan, kereta api laju L dipilih. Okay, kereta api laju L dipilih. Kenapa? Sebab apa? Ulang balik. Sebab kereta api L mempunyai ketepatan rendah, bentuk aerodinamik, menggunakan superkonduktor untuk membuat elektromagnet dan mempunyai 8 gerabak pendek. Okey, saya ulang. Saya pilih L kerana L mempunyai ketepatan rendah, bentuk aerodinamik, superkonduktor dan 8 gerabak pendek. Ulang saja ciri-ciri yang ada pada L dan dapat 10 markah. Okay, I will show you the answer. Okay, so that you can see ha. Okay, so jawapan adalah dekat sini. Lama sekejap. Okay, daripada 2014.
Okay, so ini adalah dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so kita buat jadual saja, aspek dengan sebab. So pertama, ketepatan bahan rendah. Kereta api akan lebih ringan dan bergerak dengan lebih cepat. Itu adalah jawapan. Okay. Kedua, bentuk aerodinamik. Sebab rintangan udara dapat dikurangkan. Okay. 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Kemudian, superkonduktor dipilih. Kenapa? Mengalir electricity ataupun arus elektrik tanpa rintangan. Okay, tanpa rintangan. Okay. So 6 markah dah. Akhir sekali 8 gerabak pendek dipilih. Kenapa? Sebab mengurangkan inertia apabila kereta api berhenti secara tiba-tiba. So sini dah 8 markah. 2, 2, 2, 2. Lagi 2 markah, tuliskan pilihan. L adalah kereta api laju yang paling sesuai. Okay, 1 markah. Kenapa? Kerana L mempunyai, ulang balik apa yang you tulis dekat sini. L mempunyai bahan, ketepatan bahan yang rendah, bentuk aerodinamik dan bahan diperbuat daripada superkonduktor dan juga 8 gerabak pendek. Okay, 10 markah. Understand or not? So ini adalah esei bagi bahagian C bila kita nak buat pilihan. Tak payah tulis panjang sampai 1 muka surat. Okay, so this is a reminder for Form 5 students. Anda kena tahu cara untuk menjawab esei. Dan untuk pelajar Form 4, saya yakin ini pun juga adalah format untuk silibus baru. Okay, so anda boleh belajar dulu dan kita akan tengok nanti banyak soalan kita boleh cuba latih. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh komen dekat chat supaya saya tahu. Okay. Any question? Can I see the first question answer? Yang soalan pertama kan? Soalan pertama sekejap ha. Okay, soalan pertama tadi kan. Yang ni kan. Yang ini bila P melanggar Q kan. Melanggar Q, so apa yang berlaku adalah P akan memindahkan semua tenaga kepada Q. So P akan berhenti. Kemudian Q akan memindah juga semua tenaga kepada R. Akhir sekali R akan mendapat semua tenaga, dia akan bergerak. Okay. Kalau anda nak try boleh guna 3 sealing, try dekat rumah. Okay, di atas meja anda cuba buat. Anda nampak sebenarnya Q dia tak bergerak. Okay, Q dia cuma orang yang perantaraan saja. Okay, so untuk soalan 1 jawapan adalah B. Okay. Dan sebenarnya ini lebih kepada pelanggaran lah. Mungkin lebih sesuai untuk masuk dalam topik momentum. Okay, topik momentum. Okay, alright. So kita dah cover essay. Okay, dah cover essay. Akhir sekali, saya nak bincang untuk paper 3 ya, kertas 3. Okay, kertas 3. Okay. Kertas 3, untuk pelajar Form 4, anda walaupun tak payah ambil dalam exam paper 3, tapi anda ada test untuk amali. Maksudnya, anda akan buat eksperimen lah, on the spot, hasilkan laporan. Tapi untuk pelajar Form 5, anda nasib baik tak payah buat eksperimen on the spot, terus buat on paper saja. Tetapi format dia sama juga. Okay, right. So kita tengok gambar. Kita nampak gambar ini, kita ada beca kan, ini beca. Beca dengan yang ini bawa seorang, yang ini bawa 2 orang. Okay, so kita nampak dia punya muka. Cuba kaji gambar itu, apa beza sebenarnya. Okay, beza dia adalah 1 orang dengan 2 orang. Bila 1 orang, 2 orang, apa yang beza sebenarnya? Beza dia adalah jisim, kan? Okay, jisim. So kita nampak bahawa kalau pemandu ini dia punya muka
satu sangat senang, satu sangat payah kan. Okay. So kita tahu satu mungkin perlukan lebih banyak daya untuk bergerak. So untuk soalan macam ini, pelajar mungkin dia tak pasti sama ada saya nak guna inertia ke atau saya nak guna F equals to MA. Okay, mana satu? Okay, tips dia adalah pelajar form 5, okay, sila tengok ah. Tips memang selalu diberi dekat C. Okay. Dengan menggunakan radar seperti bilah gergaji, pengapit G plus disin. Okay, anda boleh bayang tak apakah eksperimen untuk ini yang menggunakan bilah gergaji, pengapit G? Mestilah inertia kan? Okay, so guna inertia. So kita dah tahu konsep ini adalah inertia, bukan F equals to MA. Okay, pelajar kena hati-hati bila buat eksperimen. Sebab kalau you punya pemberi ubah salah, eksperimen semua hancur. Tak ada markah. So tips untuk pastikan sama ada apakah eksperimen, anda boleh tengok soalan C. Apakah radar yang digunakan? Apakah radar yang digunakan? So anda tahu bila gergaji pengapit G ini adalah inertia. Okay, right. Okay, untuk jawab soalan paper 3, pertama, anda jangan pergi jawab A, B dulu. Pergi tengok kepada pemboleh ubah. Okay, selalu saya akan suruh pelajar tengok pemboleh ubah dulu. Okay, tuliskan apakah MV. Okay, MV maksudnya pemboleh ubah dimanipulasikan. Apakah RV dan apakah CV. In English, we call manipulated variable, responding variable, constant variable. Okay, I repeat, manipulated variable, responding variable, and constant variable. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, apa dia? Okay, dan pemboleh ubah ditulis dengan penuh. Pemboleh ubah di bergerak balas. Dan akhir sekali pemboleh ubah dimalahkan. Apa yang perlu dikekalkan, jangan ubah. Okay. Alright. So daripada gambar tadi, apa yang berubah sebenarnya? Gambar 1 dengan gambar 2, apa yang ubah sebenarnya? Yang ubah adalah jisim kan? Sebab tambah satu orang, jisim dia akan menjadi ubah. Menjadi besar kan? So pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jisim. Okay, jisim. Dan pemboleh ubah bergerak balas adalah apa? Dia akan mempengaruhi apa? Inertia. Okay, inertia. Dan apa yang harus dikekalkan? Okay, contohnya daya tarikan. Okay. Contohnya daya tarikan. Daya tarik beca ke atau daya sajalah, tulis daya. Okay, daya. Okay, ataupun hal laju. Okay, ataupun tulis hal laju pun boleh. Ataupun anda boleh tulis, kalau kita nak tahu buat eksperimen ini, kita boleh tulis bilangan ayunan. Okay. Okay, so dekat sini sebenarnya, okay, this one, alamak. Okay, kita boleh tulis bilangan ayunan. Okay, bilangan ayunan. Bilangan ayunan. Okay, contohlah. Okay. Right. So, kenapa saya suruh anda buat pemboleh ubah dulu? Okay, bila anda betul pemboleh ubah, anda sudah dapat banyak markah. Okay. These two, especially these two, MV dengan RV. Okay. Alright. Kenapa saya cakap macam ni? Kita tengok kepada soalan A ya. Nyatakan satu inference yang sesuai. Bila kita tulis inference, okay, dia lain dengan kimia atau bio. Inference kena guna keyword bergantung kepada.
Okay, bergantung kepada. Maksudnya, apa yang bergantung kepada apa? Okay, contoh kalau saya makan dengan banyak, oleh itu saya punya jisim akan besar, akan tinggi kan. So, apa yang bergantung kepada apa? Jisim bergantung kepada pemakanan ke pemakanan bergantung pada jisim? Okay, of course jisim bergantung pada pemakanan kan. Sebab yang ubah adalah pemakanan. Sebab saya makan dengan sikit, makan dengan banyak, itu apa yang saya buat. Yang saya nak ukur itu adalah jisim. Saya nak tengok result. Result saya sama ada tinggi ke rendah. Itu adalah result kan. So, biasanya kita boleh cakap MV ini dia adalah faktor. Okay, faktor. RV ini dia adalah hasil atau keputusan. Kita buat apa sebab dan ini adalah akibat. So, RV ini dia mesti bergantung kepada MV. Okay? Selalu ingat format ini. Ingat sampai you tak nak belajar fizik. Okay? RV bergantung kepada MV. So, untuk soalan A ini, RV adalah inertia. So, kita tulis inertia bergantung kepada jisim. Cukup. Okay? Tak payah tulis banyak. Jika maka semua tak boleh. Okay? Format mesti guna bergantung kepada. Atau dipengaruhi oleh pun boleh. Okay? So, tolong ingat. Saya akan ulang saja. Bila kita belajar paper 3, kita asyik je guna bergantung kepada. Kalau contoh, masa untuk kering adalah kalau cuaca dia terik, kalau suhu dia tinggi, masa untuk kering adalah pendek kan. So, masa untuk kering bergantung kepada suhu. RV bergantung kepada MV. Itu adalah jawapan A ya. Okey, ingat format ini. Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. Anda boleh tulis jika MV macam mana, maka RV macam mana. Jika saya makan dengan banyak, maka jisim saya akan tinggi. Okay, nampak tak? MV adalah pemakanan, RV adalah jisim kan. So, untuk soalan ini, jika jisim besar, maka inertia akan tinggi. Okay, senang tak? Jika jisim besar, maka inertia tinggi. Kalau you tak mahu guna jika maka, you boleh guna semakin. Semakin apa MV, semakin apa RV. Semakin banyak saya makan, semakin tinggi jisim saya. Okay. Untuk soalan ni, semakin tinggi jisim, semakin tinggi inertia. Okay. Ingat format ini untuk menjawab hipotesis. Okay. Tak payah tulis hubungan inertia berkaitan langsung kepada jisim, tak payah. Tuliskan jika maka ataupun semakin. Okay, so nampak tak kalau kita dah ada pemboleh ubah, kita terus copy paste sahaja. Copy paste MV RV sahaja. Kan? Okay, ini dah selesai, ini dah selesai. Okay, dan nombor 2 pun dah selesai pemboleh ubah kan? Okay, yang satu ini tujuan. Kalau tujuan, kita mesti guna keyword untuk mengkaji hubungan antara RV dengan MV. Okay, ingat ini selama-lamanya. Okay, untuk mengkaji hubungan antara RV dengan MV. So, untuk soalan ini, untuk mengkaji hubungan antara inertia dengan jisim. Okay, inertia dengan jisim. Okey. Sama juga anda nampak saya salin sahaja. Salin MV dekat sini, RV dekat sini sahaja. Nampak tak? Bila anda dah tulis sini, senang kerja.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 markah dapat dah dalam poket. Okey, alright. Okey, seterusnya kita dah selesai 1, 2. Kita pergi kepada kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, senarai radas dan bahan. Okey, senarai radas dan bahan. Ini dah selesai, senarai radas dan bahan. Okey, senarai radas dan bahan anda boleh campur sama-sama. Tak payah asingkan, tak payah tulis radas apa, bahan apa. Okey, alright. Biasanya pelajar mungkin tak faham apa beza radas dengan bahan. Okay, bahan ini biasa kita akan buang. Okay, akan buang. Dia tak boleh guna semula. Contohnya air. Okay, air ini kita dikira sebagai bahan. Radas dia lebih kepada sesuatu alat yang boleh kita simpan lama. Okay, simpan lama. Dan dia tujuannya untuk memegang atau mengisi sesuatu. So kalau kita tengok bila gergaji ini dia adalah radas. Okey, radas. Pengapit G pun dia adalah radas. Plastisin dia bukan radas, dia adalah bahan. Okey, macam bahan mentah kan, bahan. Okey, so bila anda baca soalan yang semua ini salin sahaja. So ini tak payah asingkan. Okey, tak payah susah sangat. Tulis sahaja. Okey, tulis sahaja apa. Bila gergaji, pengapit G, plastisin. Okey, apa lagi yang kita kena tambah? Okey, apa yang kita kena tambah? Biasanya saya suruh pelajar lukis dulu. Soalan 4 ini, susunan radas dia kena lukis. Okey, dia kena lukis. Dia kena lukis yang ni, dia kena lukis. Lukis dengan mudah saja, tak payah susah sangat. Okey, apa yang anda kena buat adalah lukiskan meja ke kaki kan, meja kaki. Meja punya kaki kan. Lepas tu kita ada pengapit G. Saya tak pandai lukis pengapit G. So saya buat macam ni lah. Lebih kurang lah. Lepas tu kita ada bilah gergaji kan. Buat bilah gergaji. Lepas tu anda buat macam ni lah gergaji dia. Lepas tu dekat sini anda letak plastisin. Senang saja, tak cukup. Tetapi anda kena label. Label ini adalah kaki meja. Kaki meja. Ini adalah pengapit G. Anda kena label lah. Kalau tak label tak ada markah. Soalan ni dia 4 ni lukis satu markah saja. So tak payah guna banyak masa. Asalkan cikgu faham apa yang anda lukis dah cukup. Yang ini adalah apa? Gergaji. Gergaji. Dan ini adalah plastisin. Plastisin. Dan apa lagi yang perlu sebenarnya? Kalau kita mau biar dia ayunkan, biar dia ayun kita kena ada kalau contohnya nak guna protector pun boleh. Protector untuk pastikan sudutnya sama. Tapi tak payahlah, itu tak berapa penting. Tapi kita nak ukur inersia macam mana, kita nak tengok dia ayun. So kita perlukan jam randik. So di sebelah anda boleh lukislah jam randik. Jam randik. Lepas tu label ini jam randik. Right. So dah label semua. Kembali kepada senarai radas. Tadi kita dah tulis pengapit G, dah tulis gergaji, dah tulis plastisin. Kaki meja dah tulis tak apa. Tulis pun tak apa. Jam randik kita tak ada kan dalam soalan, kena tambah. Selalu ingat apa yang anda guna untuk ukur. Untuk ukur you punya pemboleh ubah. Inertia ni you nak ukur macam mana?
Okey, nak ukur macam mana. Kemudian jisim, macam mana nak ukur sebenarnya? Walaupun tak ada dalam gambar kan, macam nak ukur jisim? Anda kena guna alat penimbang elektronik. So tulis juga alat penimbang elektronik. So dalam soal jawapan ni, okay, kita ada bilang gergaji, tengah PG, plastisin, and then kita perlu tulis lagi jam ranting. Okay, sebab dia nak ukur masa kan. Lepas tu, kita perlukan alat penimbang elektronik. Okay, contoh lain, contohnya neraca triple beam balance, itu saya lupa lah. Neraca 3 palang pun boleh. Okay. Okay, so ini adalah senarai alat. Boleh? 1, 2, 3, 4. Ada soalan tak? Okay, tak ada. Okay, saya sambung. Kita ada 13 minit lagi. Okay, seterusnya prosedur. Okay, prosedur. Saya clearkan. Okay, seterusnya prosedur. Prosedur ini 3 markah. Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pemberi ubah dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pemberi ubah bergerak panas. Okey, 3 markah ini, satu markah untuk yang ini. Okey, untuk mengawal pemberi ubah dimanipulasikan. Satu markah untuk ukur. Okey, right. Perlu hafal tak? Perlu hafal kaedah tak? Perlu hafal prosedur tak? Kalau anda dapat hafal, dipersilakan. Nak hafal boleh saja. Tetapi dalam fizik, kimia, bio, berapa eksperimen yang ada? Mampukah anda hafal semua eksperimen? Okay. Untuk fizik, tak payah hafal. Okay. Format dia ada 3. 3 sahaja. Yang penting, cikgu nak tengok 3 markah itu. Yang lain anda sebut tak sebut, tak apa. Okay, tak apa. Biasanya mungkin ayat pertama eksperimen disusun seperti gambar di atas kan. Okay, itu kamu tulis tak tulis pun tak apa. Okay, yang penting ada 3 kriteria untuk dapat markah. Okay, markah pertama adalah MV. Okay, tentukan satu nilai MV. Okay, anda boleh salin yang ini. Yang ini adalah kriteria untuk dapat 3 markah. Yang kedua, okey, bagaimana ukur RV. Okey, dan ketiga adalah ulang eksperimen dengan 4 nilai MV lain. Okey, format dia selalu ikut yang ini. Alright. So, masih ingat MV adalah jisim kan? So, kita kena setkan satu nilai jisim. Kita mesti mula dengan satu dulu. Satu nilai. Contohnya berapa gram? Oleh itu, okay, prosedur. Okay, pertama dia, tentukan satu nilai MV. Contoh saya nak start dengan 10 gram. Okay, contoh So, plastisin atau 10 gram plastisin ditimbang dengan apa? Dengan menggunakan alat penimbang elektronik. Okey? Dah. Satu markah. Okey. Kalau anda nak explain dengan lebih jelas dan dilekat pada hujung gergaji. Okey. Maksudnya tadi kita ada gergaji kan. So yang plastisin nak kita timbang tu kita
terus sangkut kepada hujung gergaji itu. Okey, yang pertama, soal pertama. Kedua, yang ini saya tak hafal. Saya buat ayat sendiri. Sebab saya faham. Faham, lepas tu saya buat ayat sendiri. So, jangan hafal. Kemudian, bagaimana nak ukur AWI? Macam mana saya nak ukur inertia? Saya tak ukur inertia sebenarnya. Saya ukur tempoh ayunan. Okey, saya ukur berapa masa ayunan. Kita tahu kalau masa yang ambil panjang, maksudnya inertia dia tinggi. Kalau dia berhenti dengan cepat, maksudnya inertia dia rendah. Okey, so saya nak ukurkan masa. Masa untuk contohnya 10 ayunan diukur dengan menggunakan apa? Mesti sebut apa yang anda guna. Jam randing. Okey. Kemudian anda boleh terangkanlah tempoh dikira melalui formula apa? Formula T sama dengan masa bagi 10. Okey, masa bagi 10. Okey, itu adalah kedua. Okey, yang ketiga, kita ulangkan eksperimen. So, eksperimen diulang dengan menggunakan, tadi seprogram kan, kita tukar 2 program, 3 program, 4 program dan 5 program plus T-sin. 3 markah, sudah. Nampak tak? Saya hanya guna 3 ayat dah dapat 3 markah. Kalau kita baca prosedur penuh, memang banyak step. Tetapi cikgu hanya nak tengok 3 ini saja. Yang penting kalau anda tak tulis 3 ini, anda tak ada markah. Okay, so that's why bila saya tanda jawapan untuk pelajar, mereka tanya kenapa tak dapat skor. Sebab saya ada tulis prosedur ini. Cikgu hanya tengok kepada 3 kriteria ini saja. Kalau anda tak sebut eksperimen disusun seperti gambar raja di atas, pun tak apa. Okay, yang penting 3 ini sahaja. Tapi kalau lagi bagus, anda dapat explain dengan penuh, anda boleh tulis prosedur penuh. Tapi maka hanya berdasarkan 3 ini saja. Okay, alright. Dan kita ada berapa lagi? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dah selesai. Okay, tinggal last. Okay, sebelum saya pergi ke menjadual data lah. Okay, saya cuba bagi satu contoh lah. Okay, contoh lah. Okay, katakan saya MV adalah suhu. Okay, suhu. Dan RV adalah masa untuk kering. Okay, masa untuk kering. Masa untuk kain basah kering. Okey, prosedur macam mana? Okey, prosedur dia. Okey, pertama kita setkan satu suhu. Contohnya kita setkan 20 darjah Celsius kan. Kain dijemur di bawah suhu 20 darjah Celsius. Okey. Di suhu 20 darjah Celsius. Itu adalah satu nilai MV. Kemudian bagaimana ukur RV? Kita nak ukur apa? Ukur masa kan? So ukur masa kita kena guna jam randing. Masa untuk kering diukur dengan menggunakan jam randing. Okey, menggunakan jam randing. Kena sebut jam randing. Okey. Eksperimen diulang dengan suhu tadi 20 kan. 30 darjah Celsius, 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius dan 60 darjah Celsius. Cukup. Okey, nampak tak? Dia punya cara untuk tulis prosedur. Okey, anda nak explain kain digantung di mana bla bla bla. Itu bukan penting sangat. Okey, yang penting 3 markah ini.
Okey, dan pastikan unit tulis dengan betul Jangan anda tulis 20 darjah gram ini tulis kepada cm pula. Salah tau. Okey. Right. Seterusnya, cara untuk menjadualkan data. Okey, biasanya untuk menjadualkan data kita perlukan kita perlukan satu table. Okey, satu table. Dan biasanya ada 2 kolom. Okey. Yang paling basic lah. Okey, saya kata paling basic. Okey, tapi kalau anda nak buat yang lebih rumit, contohnya kita ada masa pertama, masa kedua, masa purata, itu boleh. Tapi jangan susah sangat. Okey, leceh kan? Kalau kita cuma nak jawab soalan saja, dapat markah. Okey, yang pertama dekat sini tuliskan MV. MV dia apa? GSIM. Okey, GSIM. Okey, GSIM. Dan yang kedua adalah ALV. Okay, ALV adalah tempo. Okay, tempo. Okay, tempo. So GSIM tuliskan unit dia, gram. Tempo tuliskan unit dia, saat. Ingat kalau bracket untuk unit bukan comma. Anda boleh guna bracket ataupun slash. Okay, gram. Jangan guna comma. Comma itu salah. Okay, apa yang kena buat adalah kita mula dengan 10, 20, 30, 40, 50. Nampak tak? Kenapa saya tulis unit ke atas? Supaya saya tak perlu tulis gram. Tak payah tulis banyak kali kan? So, tulis ke atas dah cukup. Okay, dekat sebelah kanan ini perlu isi tak? Perlu tak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab kita belum buat eksperimen. Soalan ini adalah merancang. Merancang maksudnya anda nak buat tetapi belum buat. Saya merancang untuk pergi ke Itali. Saya nak tetapi belum. Faham tak? So, tempo kita belum buat eksperimen. Kita tak ada data. So, tak payah. Kosongkan saja. Okay? Dah dapat jawapan untuk menjadual. Kalau contoh kita dah kira, lepas tu kita dapat, okay, contohnya seprogram dapat 30 saat kan untuk 10 ayunan. So satu ayunan 3 saat. 3, 6, 9, 12, 15 contohnya. Okay? Itu bila kita dah buat. Kalau kita isi. Kalau belum buat, tak payah isi. Okay? Akhir sekali, macam mana kita nak analisis data. Okay. Analisis data kena ada graf. Okay. Lukiskan paksi Y dan paksi X. Dan paksi X mesti adalah MV. Okay. MV adalah GSIM. Salin saja dekat table. Okay. GSIM. Tuliskan unit, gram. Dan ALV, tempo. Saat. Okay. Dah cukup. Kalau sini tulis T square, kita guna T square. Okay, bergantung kepada you punya ALV. Right? Dan perlu tak you plot graph? Tak perlu sebab tak ada data. Tak ada data macam mana plot graph. So tak payah, biar kosong saja. Dia tanya cara sahaja. Cara nak buat analisis. Okay? So ini adalah jawapan untuk soalan 7. Maksud dapat 12 markah. Boleh ke tak boleh? So lain kali bila kita buat soalan paper 3, anda dah faham. Kita mesti ikut cara-cara macam ini. Okay? Saya harap sesi hari ini at least anda dapat maybe at least 50% faham apa yang saya terangkan tadi. Okay? Kalau tak faham lagi, kita boleh tengok soalan next pada sesi yang lain. Alright, so ini adalah paper 3 dan bawah sekali saya pun ada latihan. Okay, contoh latihan tambahan boleh cubalah. Okay, cuba. Okay, dan kertas 2 bahagian B soalan konsep ini adalah apa yang saya terangkan tadi. Okay, contohnya bolehkah anda jelaskan mengapa penumpang bas terhubung
berhubung kehadapan apabila bas berhenti secara tiba-tiba. Okay, so 4 markah. So that means dalam soalan tu anda kena ada 4 point. Okay, bla 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 4 point. Okay, dalam soalan bahagian B. Okay, boleh cuba buat, nanti saya sharekan jawapan. So itu sahaja daripada inertia. So hari ini kita tak banyak buat pengiraan. Okay, soalan calculation tak ada. Tapi lebih kepada paper 2 dengan paper 3. Cara untuk memahami format SPM. Okay. So ada soalan? Kalau tak ada, itu sahaja dan saya mungkin merancang untuk mulakan kelas bab 3. Okay, untuk pelajar form 4 mungkin saya akan start mengajar bab 3, bab yang baru iaitu kegravitian. Okay, kalau untuk pelajar form 5 mungkin saya akan cuba buat ulang kaji bagi tekanan. Ini tekanan. So saya akan asingkan slot lah supaya pelajar tak keliru. Tapi kalau pelajar form 5 nak join kita punya kelas kegravitian, topik yang baru sangat tentang apa ni, tentang satellite semua ini, anda nak belajar boleh join. Okay, itu sahaja dan see you maybe on Wednesday. Okay, esok kita break, kita akan jumpa pada hari Rabu. Alright, itu sahaja dan terima kasih.